berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Ridwan Osman, pimpinan ABDIM dan Wadah yang berada bersama-sama dengan kita dalam kumpulan pada pagi ini. Saya dimaklumkan ada 15 orang dan tentulah ada juga yang mengikuti secara langsung ini dalam di Facebook dan sebagainya. Demikian juga yang berbahagia Dr. Abdul Razak Idris selaku penyelaras dan Saudara Arifin yang baik budi untuk terus memberikan khidmat dalam siaran langsung seperti pada hari ini. Saya mengambil rumusan daripada perbincangan atau masyarakat awal kluster tarbiyah dan suratan Islam, iaitu untuk memberikan fokus kepada warisan teks-teks Melayu Islam yang banyak terdapat di pelbagai pusat sumber. Di Leiden sendiri ada sekitar 20,000 manuskrip Melayu lama. Mungkin daripada 20,000 itu barangkali ada beberapa ribu yang berkaitan khas tentang Islam. Ini barangkali dapat dikaitkan juga dengan maklumat daripada almarhum Profesor Hashmi dari Aceh, apabila beliau mengatakan dalam koleksi beliau di Aceh ada lebih kurang 1,000 kitab kuning, kitab turas yang belum disentuh oleh para sarjana. Artinya belum dibaca, belum diedit dan belum diangkat untuk menunjukkan kehebatan peradaban Melayu Islam. Jadi resolusi dalam mesyuarat kluster dakwah dan persatuan Islam itu mengambil keputusan untuk kita memberikan fokus kepada penelitian dan usaha untuk mengangkat karya-karya warisan Melayu Islam dalam pelbagai bidang. Kita ada undang-undang misalnya, ada hukum kanun Melaka, walaupun sudah luas dibincangkan, tapi saya yakin masih banyak perlu kupasan dan pendedahan kepada sarjana generasi muda. Undang-Undang 99 Perak sebagai contoh, itu juga undang-undang yang penting kerana melunaskan prinsip-prinsip undang-undang Islam. Ada undang-undang Siak, undang-undang Pahang, Johor dan sebagainya. Demikian juga dalam genre atau genre historiografi, walaupun misalnya surah atau salatin itu sudah banyak dibincangan orang, tapi fokus kita untuk melihat unsur-unsur Islam dalam surah atau salatin itu perlu didalami. Sebahagiannya pernah juga dikupas oleh yang berbahagia Profesor Datuk Siddiq Fadil yang mengangkat surah atau salatin sebagai karya besar, walaupun kaitannya banyak unsur mitos, legenda, tetapi tersirat unsur-unsur Islami, dan ini memerlukan kupasan lebih mendalam oleh sarjana. Mungkin juga dalam bidang ketatanegaraan yang pada hari ini kita mulakan dengan kitab Tajus Salatin. Tajus Salatin ini menarik juga kerana saya mendengar dalam beberapa seminar ada pakar filologi Melayu menyebut sebagai Taj al-Salatin. Padahal ejaannya memang begitu, tapi kita faham bahawa sebutannya betul Tajus Salatin. Ini artinya juga satu contoh bagaimana sebahagian sarjana kita, filologis kita pun agak keliru tentang warisan Islam ini, sebutan yang tidak tepat. Jadi kalau solat salatin kadang ada menyebut solat al-salatin. Itu juga seperti bunyi pelat. Jadi solatus salatin. Itu mungkin hal remeh, tapi bagi saya itu menggambarkan warisan tamadun peradaban Islam itu kadang-kadang seakan dialpakan sehingga sebutan karya itu pun tidak betul tepat. Jadi mengambil rumusan daripada mesyuarat pertama itu, maka pada hari ini saya sekadar memberikan sedikit pendedahan pesan-pesan adab ketatanegaraan yang terdapat dalam kitab Tajus Salatin, salah satu kitab warisan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Ketatanegaraan ini kadang-kadang kalau bahasa Inggeris juga dikatakan statesmanship, ya. Ada lagi istilah lain. Sebagai awal kalam, sebagai pembukaan, saya menyebut secara ringkas bahawa peradaban Melayu telah lengkap dalam segala ranahnya, baik politik dan pemerintahan,
ekonomi, bahasa dan sastra, pendidikan, sistem nilai, falsafah dan yang lain. Saya menjangka lebih kurang 20 ranah ataupun 20 bidang yang telah digarap oleh puluhan ribu manuskrip lama. Misalnya tahun 2009 di Frankfurt University diadakan suatu persidangan antarabangsa tentang perdagangan antarabangsa seperti yang ternukil dalam teks-teks atau manuskrip lama. Jadi orang barat dapat mengesan. Kita beranggapan perdagangan antarabangsa seolah sesuatu yang mungkin tidak wujud pada zaman dahulu, tapi teks Melayu telah menunjukkan wujud. Maka itu Undang-Undang Melaka sebagai contoh itu juga jelas undang-undang yang digunakan untuk tujuan perdagangan dan peraturan di pelabuhan Melaka pada waktu itu. Jelas bahawa dalam kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu lama yang biasa disebut sebagai misalnya Kampa, Langkah Suka dan sebagainya itu, dan yang terkenal saya kira adalah Sriwijaya pada abad ke-7, telah mula memperlihatkan struktur pemerintahan dan pentadbiran negara yang mula jelas. Misalnya sistem kedatuan yang kemudian diwarisi oleh kerajaan Melayu Melaka dan sultan-sultan Melayu yang lain itu dalam sistem kesultanan, maka kedatuan itu telah meletakkan asas dalam zaman pra-Islam, iaitu sistem pemerintahan yang meletakkan raja, kemudian lapis-lapis pembesar, dan terus pada rakyat. Jadi itu struktur yang sudah mula terbina di abad ke-7 paling lewat, barangkali lebih awal pada itu. Maka itu istilah datu sampai sekarang masih lagi diwarisi di Sabah, Sarawak, di Borneo. Sebahagian sahabat kita menerima gelar kehormat daripada yang di-Pertuan Negeri, datu. Ya, itu artinya semua warisan daripada sistem kedatuan. Orang besar dalam kedatuan disebut datu. Yang kemudian saya katakan diwarisi oleh kerajaan dan kesultanan Melayu selama Islam, diubah suai, diwarnai oleh sistem Islam, maka disebut sistem kesultanan. Yang ini bagi saya satu yang penting, tak ada kaitan dengan soal ketatanegaraan. Maknanya walaupun dalam zaman Sriwijaya tidak ada kitab ataupun teks, kalau dalam Jawa kuno itu ada katakan Nagara Kartagama ya, oleh para Panca. Tapi tak ada dalam zaman Sriwijaya. Barangkali ada tapi tak dapat dikesan. Maknanya kalau sudah ada sistem kedatuan, pemerintahan yang agak berstruktur dan mantap, seperti dilaporkan oleh I Ching, pendeta Buddha yang datang dan bermukim selama 6 bulan di ibu kota Sriwijaya, itu dilaporkan pada Maharaja Dinasti Tang pada abad ke-7 tentang kehebatan sistem pemerintahan, bahasa Melayu telah diangkat, perdagangan dan hubungan antarabangsa. Jadi yang nak saya katakan bahawa ketatanegaraan, adab ketatanegaraan itu sudah bertapak lama dalam tradisi peradaban Melayu dan diperteguh, dijelaskan dengan cukup rinci apabila Islam datang ke alam Melayu. Itu seperti saya sebut tadi, ya, kerajaan Sriwijaya telah meletakkan asas ketatanegaraan. Dan dalam historiografi ataupun sejarahan peradaban Melayu, itu saya katakan gelombang pertama. Tapi gelombang kedua yang sangat penting ialah apabila Islam datang ke alam Melayu, pasak meletakkan pancang-pancang dalam seluruh sistem kehidupan di alam Melayu secara syumul, termasuk dalam bidang ketatanegaraan atau pemerintahan. Juga undang-undang tadi saya sebut. Dalam bidang perubatan, banyak kitab tib. Bidang percetakan, sehingga kitab bedil itu baru dalam suatu tahun akhir saya di Dewan Bahasa itu, tahun 2016, telah dianugerahi oleh UNESCO sebagai antara warisan dunia. Tambahan pada Suratul Salatin, Kak Hang Tuah dan surat Sultan Kedah pada abad ke-18. Jadi yang keempat ialah kitab bedil. Itu menggambarkan ketinggian mutu ilmu teknologi Melayu dalam soal persenjataan sehingga diangkat oleh UNESCO sebagai antara warisan dunia. Jadi Islam memberikan, seperti kata Profesor Syed Nakim Alatas dari kuliah tahun 33 yang saya ikuti dulu, Islam memberikan suatu rupa dan jiwa baru di alam Melayu dalam segala bidang. Bermula dengan soal akidahnya, soal syariah, soal tasawuf, soal adab, soal qiraah,
dan pelbagainya lain juga akhirnya dijuruskan pada bidang kehidupan, soal muamalahnya, soal munakahatnya, dan soal ketatanegaraan, soal perubatan, soal persenjataan, hubungan diplomasi, itu diwarnai sebenarnya oleh unsur-unsur Islam. Kalau kita lihat segala surat dan perjanjian itu dinukilkan dalam tulisan Jawi. Dan tulisan Jawi tentulah tulisan yang mewakili suatu peradaban Islam. Tulisan Jawi yang diubah sesuai dari aksara Arab dengan kecerdikan, kearifan ulama dan bujangga Melayu menambahkan 5 huruf yang tidak ada dalam bunyi Arab, misalnya ca, gam, pa, nga, nya. Ini telah menjadikan bahasa Melayu itu menjadi bahasa Islam yang kedua. Masih lagi mukadimah, tapi saya nak menunjukkan fakta dari sudut catatan sejarah Cina. Mereka mencatat bahawa pada abad ke-15, kerajaan Cina dinasti Ming telah pun mengiktiraf Islam, bahasa Melayu sebagai bahasa Islam. Buktinya bahasa Melayu diletakkan dalam jawatan kuasa jurubahasa di istana dinasti Ming dan mendalam akademi Himpian Asing itu sebagai bahasa di bawah jabatan bahasa-bahasa Islam. Maknanya abad 15 lagi, orang Cina, Maharaja Cina telah mengiktiraf bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa Islam yang penting. Dan ini saya nak mempertalikannya dengan hujah bahawa peradaban Melayu itu memang teraskan peradaban Islam. Bukan saja soal kita, sarjana kita yang mengakui menetapkannya, tapi juga secara sejarah Cina juga mengiktiraf bahasa mereka menjadi Islam sejak abad ke-15. Dan berkaitan langsung dengan soal karya persuratan dalam pelbagai ranah itu, yang termasuk ketatanegaraan, kitab Tajus Salatin ini merupakan kitab atau karya ketatanegaraan yang meletakkan asas penting dalam sistem politik dan pemerintahan berdasarkan lunas-lunas Islam. Walaupun ada sarjana yang mengkritik ataupun melihat Tajus Salatin ini merupakan cedokan ataupun adaptasi, saya kira itu tidak ada masalah kerana ilmu diturunkan dari generasi-generasi oleh para ulama, memang sebahagiannya bukan adaptasi, tapi dengan peluasan, dengan syarahnya, dengan penjelasan. Jadi saya masih lagi melihat Tajus Salatin sebagai salah sebuah kitab induk kalau kita bicara tentang soal ketatanegaraan, adab ketatanegaraan. Ya, dalam perkembangan